Tema 2, penerokaan unsur dalam alam. Bab 5, termokimia. Termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Tindak balas kimia terbahagi kepada dua, iaitu tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. So, pelajaran kita pada hari ini ialah 5.1 tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik. Tindak balas kimia yang membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Semasa berlaku tindak balas, tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Apabila tenaga haba dibebaskan ke persekitaran, menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Seterusnya, menyebabkan kandungan dalam bekas menjadi panas. Maka bekas juga menjadi panas. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah kurang berbanding jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Contoh tindak balas eksotermik. Respirasi, pengoksidaan logam ataupun pengaratan besi, tindak balas peneutralan, pembakaran bahan api, penghasilan amonia, melarutkan natrium hidroksida di dalam air. Itu beberapa contoh tindak balas eksotermik. So, keyword dia adalah tenaga dibebaskan. Tenaga dibebaskan ke persekitaran, suhu meningkat. Yang kedua ialah tindak balas endotermik. Endotermik, tenaga haba diserap. Tenaga haba di persekitaran kita diserap oleh tindak balas. Tindak balas kimia yang menyerap tenaga haba dari persekitaran. So, apa yang terjadi? Menyebabkan suhu persekitarannya menurun sebab dah diserap. So, kandungan dalam bekas menjadi sejuk. Bekas menjadi sejuk. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Contoh tindak balas endotermik ialah penguraian logam nitrat apabila dipanaskan, penguraian logam karbonat apabila dipanaskan, proses fotosintesis, melarutkan amonia di dalam air. Seterusnya kita lihat eksperimen 5.1. Boleh rujuk buku teks. Tujuannya adalah untuk membanding dan membezakan antara tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. Hipotesis. Tindak balas eksotermik ialah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Pemboleh ubah dalam eksperimen ini ialah pemboleh ubah dimanipulasi ialah jenis bahan. Yang bergerak balas adalah bacaan suhu akhir. Yang dimalahkan ialah isi padu air. Bahan: serbuk natrium hidrogen karbonat, natrium hidroksida, amonium klorida, larutan natrium hidroksida dan juga asid hidroklorik. Radas yang digunakan adalah cawan polistirena, termometer, spatula dan juga silinder penyukat. Langkah-langkah.
Okay, 50 ml air diisi ke dalam cawan polisterina. Okay, kita guna cawan polisterin. Air itu dibiarkan selama 2 minit. Suhu awal air dicatat. Okay, kita catat dulu suhu awal air. Kemudian 2 spatula natrium hidroksida dimasukkan ke dalam cawan polisterina dan kacau sehingga semuanya larut dalam air. Suhu maksimum atau minimum dicatatkan. Okey, mana-mana yang ada, kita tengok suhu pada termometer. Baca bacaan suhu pada termometer. Langkah 1 hingga 5 diulang dengan menggantikan natrium hidroksida dengan amonium klorida. So, ini adalah rajanya. Okey. Seterusnya, bahagian kedua. 25 ml asid hidroklorik dituang ke dalam cawan polisterina. Ia dibiarkan selama 2 minit. Suhu awal asid dicatat. 25 ml larutan natrium hidroksida dituang ke dalam cawan polisterina dan campuran itu dikacau. Suhu maksimum atau suhu minimum pada bacaan pada termometer dicatatkan. Langkah 7 hingga 11 diulang dengan menggantikan larutan natrium hidroksida dengan 2 spatula serbuk natrium hidrogen karbonat. Okey. Pemerhatian. Okey. Pada pemerhatian, sebab kita tak boleh buat eksperimen, so cikgu simpulkan terus. Untuk natrium hidroksida campur air, sepatutnya semasa suhu sebelum tindak balas, suhu dia lebih rendah, dan selepas tindak balas, suhunya adalah meningkat. Jadi suhu meningkat dan bekas menjadi panas. Okey. So, bila bekas menjadi panas, itu adalah tindak balas eksotermik. Yang kedua, garam amonium klorida tambah air. Okey. Suhu akhir adalah suhu minimum di mana suhu menurun. Bila suhu menurun, bekas menjadi sejuk. Itu adalah tindak balas endotermik. So, nak pastikan endotermik atau eksotermik, kita semasa eksperimen, kita boleh pegang cawan polisterina. Dinding bekas dia akan rasa sejuk ataupun panas. So, yang ketiga, asid hidroklorik campur larutan natrium hidroksida. Suhu meningkat dan bekas menjadi panas. So, itu adalah tindak balas eksotermik. Dan yang akhir sekali adalah asid hidroklorik tambah natrium hidrogen karbonat. Suhu menurun dan bekas menjadi sejuk. Okay, bila suhu menurun, itu adalah tindak balas endotermik. Seterusnya, kita pergi pada kesimpulan. Sesi kesimpulan kita boleh nyatakan bahawa tindak balas eksotermik ialah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Okay. Seterusnya adalah contoh tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian. Okey, bila cikgu bagi raja-raja gambar-gambar tindak balas yang berlaku dalam kehidupan harian, boleh tak kamu namakan tindak balas berikut? Okey, yang pertama, pembakaran bunga api. Okey, itu adalah tindak balas eksotermik. Yang kedua, tindak fotosintesis, tindak balas endotermik. Yang ketiga, terbalik. Membuat kek dan membuat kek adalah tindak balas endotermik. Dan akhir sekali,
respirasi adalah tindak balas eksotermik. So itu sahaja untuk tindak balas endotermik dan eksotermik.